Assalamualaikum, salam sejahtera pada semua. Jadi atas permintaan beberapa orang pelajar lah, sebenarnya bukan beberapa, ramai yang tanya dengan saya, Sir Syairan boleh tak tolong bagi penerangan sikit tentang bab 2. Okey, terutamanya untuk nationalism dekat Thailand. Jadi saya akan buat seringkas yang mungkin untuk memahamkan anda tentang apa sebenarnya yang berlaku dalam nationalism dekat Thailand. Jadi bila kita belajar dekat dalam bab 2, kita belajar dan juga kita bincangkan pasal nationalism dekat Thailand ni, kamu kena tahu sebenar-benarnya nationalism dekat Thailand ni kita boleh pecahkan kepada dua peringkat dan juga dua pihak utama yang telah memperjuangkan nationalism. Nah, yang pertama, kalau kita lihat dia telah diperjuangkan oleh raja-raja Thai yang kalau kita tengok sebenarnya nama dia Raja Siam lah, bukan Raja Thailand. Di mana Raja Siam pada waktu tu dia lihat yang banyak negara-negara dekat kawasan Asia Tenggara ni sedang giat dijajah oleh penjajah-penjajah dari barat. Contohnya Indochina jatuh ke tangan Perancis, kita tengok Burma jatuh ke tangan British, Singapore dekat tangan British, Indonesia jatuh ke tangan Belanda and so on and so forth. Jadi Raja Siam ataupun Raja Thai pada waktu tu yang merupakan Raja Mongkut, dia berasa takut. Dia tak nak negara dia jatuh ke tangan mana-mana penjajah asing. Jadi mungkin dah dia terfikir, if you cannot beat them, join them. Jadi apa yang terjadi? Kita lihat yang Raja Mongkut ni dia telah mulakan apa yang dipanggil sebagai pemodenan pentadbiran. Di mana bila dia buat pemodenan pentadbiran dekat Thailand, kita lihat yang dia bawa masuk penasihat-penasihat dari barat. Rather than bergaduh, berperang dengan kuasa-kuasa barat, might as well mereka dipanggil dan juga bantu untuk modernkan Siam ataupun Thailand. Okey, dan kita kena ingat bila dia buat benda macam tu, dia panggil, dia bijak. Raja Mongkut ni dia panggil, dia menjemput kuasa-kuasa barat daripada kuasa-kuasa barat yang berbeza. Contohnya dia panggil US, dia panggil British, dia panggil Perancis, Jerman dan sebagainya untuk mengajar negara dia daripada aspek yang berbeza. Jadi dia tak panggil satu sahaja kuasa, dia panggil beberapa kuasa. Jadi itu yang pemodenan pentadbiran ni menyebabkan Thailand pada waktu tu telah diperkenalkan dengan apa yang dipanggil sebagai birokrasi barat. Maksudnya Raja Mongkut ni dah mulakan adanya jabatan-jabatan, dah ada cukai, lepas tu kemudiannya ada tentera, lepas tu ada pasukan polis, di-advise ataupun dinasihati oleh negara-negara barat yang dah lebih maju pada waktu tu. Jadi itu yang menyebabkan salah satu faktor Siam ataupun Thailand tidak dapat dijajah oleh kuasa-kuasa asing. Dan ini pemodenan ni telah diteruskan oleh anak baginda iaitu Raja Chulalongkorn. Jadi mereka ni Mongkut dan juga Chulalongkorn ni dianggap sebagai sahabat-sahabat baik dengan kuasa-kuasa barat. Jadi itu yang menyebabkan mereka tidak pernah dijajah di bawah pemerintahan Raja Mongkut, Raja Chulalongkorn sampailah ke hari ini. Tetapi kita kena tahu pula nationalism peringkat kedua pula telah dimulakan oleh rakyat. Jadi kalau kita tengok pula selepas beberapa tahun dah bebas Siam dan juga Thailand ni, maka yang perjuangan pasal rakyat ni disebabkan rakyat dia tak berpuas hati dengan raja yang seterusnya, iaitu raja yang dipanggil sebagai Raja Vajiravut. Di mana Raja Vajiravut ni dikatakan seorang raja yang sangat-sangat boros dan tak disukai oleh rakyat dari segi pentadbiran, tak cekap dan sebagainya. Jadi rakyat di bawah dua orang. Yang pertama kita ada Marshal Pibul Songram dan juga kemudiannya yang kedua Marshal Pibul Songram dan juga kemudiannya kita ada seorang lagi yang dipanggil sebagai Naipridi Panomyong. Jadi dua-dua orang ni telah memulakan, bolehlah dikatakan, revolusi Thai pada waktu tu, di mana Pibul Songram dan juga Naipridi Panomyong dia telah menubuhkan apa yang dipanggil sebagai Parti Rakyat. Dia tubuhkan apa yang dipanggil sebagai Parti Rakyat pada tahun 1932 dan mereka telah memulakan apa yang dipanggil sebagai Revolusi Thailand lah. Jadi bila dia mulakan Revolusi Thailand ni, apa yang mereka perjuangkan? Sebab Raja Vajiravut ni dah mengenepikan apa yang dipanggil sebagai hak rakyat.
Itu yang mereka berjaya perjuangkan, apa yang dipanggil sebagai sistem raja berperlembagaan. Jadi selepas itulah Thailand dia bukan lagi diperintah oleh raja mutlak, tetapi dia adanya sistem raja berperlembagaan di mana Raja Thai menjadi ketua negara macam yang di Pertuan Agong kita sekarang ni, tapi tiada kuasa pemerintahan. Kuasa pemerintahan terletak di tangan Perdana Menteri mereka yang pertama, iaitu Pibul Songram, akan jadi Perdana Menteri yang pertama lah. Jadi itu yang kita lihat, revolusi nationalism yang peringkat yang seterusnya dimulakan oleh rakyat dan melalui apa yang dipanggil sebagai revolusi Thailand. Dia kiranya memperkenalkan raja berperlembagaan. Tetapi tak beberapa lama selepas Pibul Songram ni telah memerintah, itu yang kita lihatkan adanya pula ketidakpuasan hati rakyat. Sebab apa? Adanya apa yang dipanggil sebagai penguasaan ekonomi, ya. Jadi ada penguasaan ekonomi oleh dua pihak, di mana orang-orang Thai pada waktu tu tak berpuas hati dengan penguasaan ekonomi oleh kaum Cina, dan juga kita tengok penguasaan ekonomi oleh orang-orang ataupun pihak kapitalis barat. Itu yang menyebabkan mereka telah buat pula apa yang dipanggil sebagai undang-undang. Mereka telah gubah beberapa undang-undang yang menyebabkan penguasaan kedua-dua pihak ni berjaya dikekang. Antaranya untuk mengelakkan kaum Cina menguasai ekonomi, Thailand pada waktu tu dia telah tutup sekolah Cina, tutup akhbar-akhbar Cina. Lepas tu kemudiannya mewajibkan penggunaan nama Thai. Kiranya dia nak pastikan yang mereka semua ni mempunyai kesetiaan kepada negara Thailand tersebut, dan dialah yang bertanggungjawab tukarkan nama Siam kepada Thailand. Itu yang kita lihat. Bila telah dilaksanakan pula yang peringkat yang kedua untuk menentang penguasaan ekonomi oleh kaum Cina dan juga kapitalis barat, membawa pula kepada nak menyelamatkan negara mereka, itu yang sewaktu serangan Jepun mereka telah beri laluan kepada tentera Jepun. Ingat tak? Jadi Thailand kan bagi laluan kepada tentera Jepun untuk menyerang negara kita waktu the Second World War. Jadi bila dia dah berikan laluan kepada pihak Jepun, maka Thailand kena jajah ke tak kena jajah? Of course lah, mereka selamat, dan semua negara dekat dalam Asia Tenggara telah dijajah oleh pihak Jepun except for Thailand. Jadi itulah dia serba ringkas nasionalisme dekat Thailand. Boleh kita pecahkan kepada dua. Satu yang dipelopori telah dimulakan oleh raja, dan juga yang peringkat yang kedua ada rakyat, oleh rakyat. Dan juga yang rakyat ni pula terpecah kepada dua, iaitu yang pertama mewujudkan raja berperlembagaan, dan juga yang kedua untuk mengatasi penguasaan ekonomi oleh kaum Cina dan juga kapitalis barat di Thailand. So diharapkan sedikit penerangan ni membantu anda untuk menjawab soalan nanti, terutamanya dekat dalam peperiksaan SPM. So thank you for watching. Bye bye.